بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan tuan pengurusi majlis, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah bagi menambahkan keberkatan majlis kita yang kita anjurkan pada hari ini, marilah sama-sama kita memulakan majlis kita ni dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana Suratul Ladzina. Amin, amin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Walaupun hujan, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki untuk hadir pada hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki yang diberikan, rezeki iman dan amal yang diberikan kepada kita bagi membolehkan kita hadir. Kalau kita tidak ada iman, tidak ada amal, nak mari ke sini pun payah. Yang kedua, yang tuan-tuan dan puan, kita alhamdulillah kita diberikan kesihatan. Kita diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mari ke sini. Berapa ramai orang yang memang berhasrat sangat nak mari ke majlis ini setiap hari Jumaat, setiap minggu ke sini, tapi kebetulan pada hari ini dia sakit gigi, sakit kepala, sakit kaki, tak boleh nak mari. Ramai juga di antara kita yang terlantar di hospital, tetapi kita alhamdulillah mungkin ada lah sikit-sikit bila dah berumur ni, bila dah berumur ni misal kata ada sikit-sikit sakit situ sakit sini, tapi alhamdulillah masih lagi boleh bawa diri untuk mari ke majlis ini pada hari ini. Tak seperti orang lain yang terlantar di hospital. Berapa ramai yang terlantar di hospital. Yang keduanya, selain daripada kita ni sihat, kita diberikan luang masa oleh Allah SWT untuk hadir ke majlis ini. Ramai lagi orang lain yang nak mari, segar mereka, tapi tak ada masa, tak ada peluang. Hari ni nak baiki rumah lah, hari ni nak baiki kereta lah, hari ni nak pergi mengelah situ sini lah, maka tak sempat mari ke sini pada hari ini. Dan alhamdulillah juga pada hari ini tuan-tuan dan puan, bersama dengan majlis mingguan yang diadakan di Dataran Ilmu ini, hari ini insya-Allah Kerajaan Negeri Kelantan bersama dengan Majlis Perbandaran Kota Baru serta jabatan-jabatan yang berkaitan, khususnya Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, insya-Allah akan melancarkan satu program yang cukup besar yang telah pun dirancangkan bukan hari ini. Kita rancangkan pada tahun 2012 lagi. 4 tahun dah kita rancang untuk buat benda ni, iaitu inisiatif Kelantan Bebas Asap Rokok. Inisiatif Kelantan Bebas Asap Rokok yang kita panggil Iqbal. Okay? Kita bukan negeri pertama tuan-tuan dan puan, banyak lagi negeri lain, tetapi kita turut daripada belakang. Hari ini mungkin kita merupakan negeri yang kelima yang buat benda-benda sebegini. Cuma dalam rangka untuk kita buat pelancaran, perisytiharan yang insya-Allah akan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan selepas pada ini, kita dengar sedikit sebanyak dulu perkara-perkara yang harap-harap bermanfaat untuk kita berkaitan dengan rokok dan perkara-perkara hak sewaktu dengannya. Okay. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, bila orang royak tadi kita merancang benda ni nak buat Kelantan bebas daripada asap rokok. Walaupun pada satu masa dulu kita lah merupakan negeri pengeluar utama daun terbakar di seluruh negara kita, sehingga ni pun lembaga yang berkaitan dengan lembaga tembakau dan kendah masih lagi berada di Kelantan dan menunjukkan betapa kuatnya Kelantan sebagai pengeluar daun rokok sebelum pada ini. Pejabat lembaga pun berada di sini. Hari ini kita membicarakan sedikit berkaitan dengan tembakau, berkaitan dengan rokok, tetapi yang tidak kisah banyak sebenarnya pasal tembakau.
Sebab lebih kurang orang tahu berlakon dah. Hak duk perang lah ni adik-beradik terbakar, adik-beradik rokok. Makan raya banyak berkaitan dengan hak ramai hak orang tak tahu, orang kita tak berapa tahu berkaitan dengan hak adik-beradik rokok ni adalah berkaitan dengan vape lah ni. Tu ramai orang nak tahu lah ni. Sehingga kadang-kadang pihak yang mengeluarkan apa peraturan-peraturan pun termasuklah kita nak menyekat lesen dan sebagainya, memang di atas petition dan sebagainya. Jadi amal rakyat banyak benda-benda sebegitu, sebab benda ni adalah benda baru yang kita tak tahu belah mana. Sementara rokok tu alhamdulillah ramai orang tahu, ramai orang tahu. Tapi amal kes tu dululah berkaitan dengan rokok ni supaya kita faham, barulah kita pergi kepada vape tu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, kedudukan kita pada hari ini, okey, kita makan, kita minum, alhamdulillah benda-benda ni adalah jual makan, jual minum tu suatu aktiviti penjualan yang halal, okey, penjualan yang sah, yang tidak diharamkan, sebab dia memberi manfaat, okey, dia memberi manfaat kepada ramai orang. Kalau tak makan berat kita, kalau tak minum berat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tak makan tahan lagi, tapi kalau tidak minum semeta je kering. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau pergi hospital, doktor dia tidak bergaduh pasal nak beri makan, tapi bila pergi hospital, doktor akan bergaduh pasal nak masuk air dulu. Sebab kalau kita kering air ya, habis lalu kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita kering air 1% kan, 100% dalam tubuh kita kering air, kita 10 campur 10 tak tobik 20, mungkin tobik 100, mungkin tobik 10, 1010. Sebab kita kering air. Sebab itulah kalau tak segar setara mana pun, tuan-tuan dan puan-puan, air itu kena utama berbanding dengan makanan. Jadi penjualan air, penjualan makanan itu adalah sesuatu yang cukup molek, yang disahkan di tempat kita kerana dia memberi manfaat. Tetapi rokok juga lah ni boleh jual. Rokok juga adalah satu barang di mana penjualannya sah. Tetapi sah rokok ni sebenarnya, jual rokok ni satu barang yang sah untuk dijual, tetapi membunuh separuh daripada pengguna dia. Makanan tu dia tidak membunuh orang, air tu tidak membunuh orang, tapi rokok dijual secara halal, secara sah. Dari segi undang-undang dunia lah ni dah boleh dijual secara sah, tetapi barang ni sebenarnya boleh menyebabkan terbunuh separuh daripada orang-orang yang isap rokok. Tak makan royak lah sepah pada ni, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun tidak semua orang kita, alhamdulillah, tengok tak ada pun sini ni orang isap rokok, alhamdulillah ya. Tapi kalau kita tengok kajian-kajian yang telah pun dibuat di Kelantan ni, Jabatan Kesihatan, kalau di Malaysia tu adalah Kementerian Kesihatan Malaysia, kita telah pun buat beberapa kajian utama lah di seluruh negara beberapa tahun yang dulu. Kita dapati alhamdulillah, boleh katakan trend lah daripada pasing orang lah ni, isap rokok tu dah kurang dah, isap rokok tu dah kurang dah. Lah ni kita dapati lebih kurang 25% dari seluruh negara tu orang isap rokok. 25% tu di seluruh negara, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi di Kelantan lebih sikit, antara 27 hingga 30%. Di Kelantan lebih sikit, 27 hingga 30% orang isap rokok. Pun begitu, tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi bersyukur. Sebab apa? 27%. Hak tak isap rokok tu 3 suku je orang-orang dewasa di Malaysia ni, khususnya di Kelantan, isap rokok. Tapi 3 suku ni tak isap rokok. 75% ni tak isap rokok. Tapi rokok ni dia bukan isap seorang, dia isap dengan orang lain. Maksud amal katanya adalah bila orang isap rokok, dia bukan hanya dia yang seduh asap rokok, tapi dia embuhlah kat orang. Tadi amal rakyat daripada seluruh masyarakat kita di Malaysia, khususnya di Kelantan ni, daripada 100 orang, 25 orang isap rokok, 75 orang tak isap rokok. Asap yang diisap juga adalah suku je masuk ke dalam tubuh orang hak je isap rokok, tapi 3 suku lagi tubik kepada orang hak tak isap rokok ni. Kalau kita, tuan-tuan dan puan-puan, tidak isap rokok,
tapi kita duduk sekali dengan orang isap rokok, maka 3 suku asap tu kita tu isap. Suku je orang hak jeng isap tu isap sendiri masuk dalam tubuh dia. Tu orang duduk sekali. Siapa hak duduk sekali? Bini dia, anak dia. Saya sobat hak dia duduk sayang. Saya sobat hak duduk makan sekali tapi tak isap rokok. Saya tu isap rokok, maka saya sobat hak tak makan tu, hak tak isap rokok tu lah. Seduk tu je. 3 suku. 3 suku asap rokok tu dia seduk masuk dalam tubuh dia. Tapi seolah-olah kita ni dah terima dah keadaan sebegitu. Tak apalah hisap rokok, tak apalah, asalkan dia mau bahagia. Tapi orang duduk sekali dengan kita pun, duduk sekali dengan orang hisap rokok pun menderita. Jadilah peranan yang boleh kita mainkan pihak ibu-ibu, kaum ibu kita yang tidak hisap rokok ni boleh menasihati mereka sebegini. Jadi 75% ni golongan ni majoriti, tuan-tuan dan puan. Kalau kita mengundi pun menang dah 3 suku. Kalau kita mengundi 3 suku duduk dalam tangan kita, bermakna kita menang. Suku je hak jual isap rokok tu bermakna dia kalah. Tetapi kadang-kadang hak kalah ni lagi hebat. Jadi sampai masanya tuan-tuan dan puan, sebab itulah bila kita betulkan benda ni bersama dengan pihak kerajaan negeri, bila kita melihat 3 suku sebenarnya orang di Malaysia, 3 suku orang di Kelantan ni tak isap rokok. Dia duduk sini semua tak isap rokok. Maka kita merasakan menjadi tanggungjawab kita nak jaga hak majoriti. Bukan kita jaga hak minoriti, nak jaga hak majoriti, nak jaga hak 3 suku tu menjadi tanggungjawab kerajaan negeri, menjadi tanggungjawab Majlis Pembandaran Kota Baru, menjadi tanggungjawab Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan untuk jaga. Sebab itulah kita sama-sama berpakat, bersepadu tenaga untuk mengadakan program Kelantan Bebas Asap Rokok yang kita panggil Inisiatif Kelantan Bebas Asap Rokok. Nama Iqbal, orang dengar pelik, apa panggil Iqbal, dekat dengan akbar. Tapi itulah hak kita buat di Kelantan, insya-Allah. Untuk gapo tuan-tuan dan puan? Untuk kita sama-sama menjaga manfaat kumpulan majoriti hak 3 suku tak isap rokok ni, supaya mereka ni tak terdedah. Nanti akan diroyaklah bagaimana kita akan buat benda-benda sebegini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, tujuan kita sebenarnya untuk buat benda-benda sebegini ni, kalau saya nak royak pasal bakpo rokok tu orang faham belaka dah. Orang faham belaka dah. Kalau kita duk dengar radio, duk dengar TV, duk khabar dan sebagainya, dalam rokok tu nampaknya tidak, tuan-tuan dan puan. Tapi dalam rokok tu kajian menunjukkan ada lebih daripada 4,000 racun. 4,000 racun ada dalam sebatang rokok. Nampaknya tidak. Kalau kita royak kalau orang rasa rokok, dia kata nampak pun tidak. Nak percaya ke tak? Supalah tuan-tuan dan puan, dosa tak nampak, pahala tak nampak. Nak percaya ke tak ada dosa ada pahala? Kalau kita nak tunggu hak nampak ni baru kita nak percaya. Nyawa kita pun kita tak nampak, tuan-tuan dan puan. Kita hanya tengok pokok bergerak baru kita tahu ada angin sendiri kita tak nampak. Begitu juga dengan racun yang ada dalam rokok. Yang kita nampak hanya asap, kita tak nampak racun dalam tu. Tapi adakah kita nak percaya racun? Tengok kepada kesal orang yang kena asap tu, ramai hak kena penyakit, mesti ada racun. Tengok kepada akibat, barulah kita percaya bahawasanya benda tu memang ada. Seperti mana tengok pada pokok bergerak, mesti ada angin, walaupun kita tidak nampak angin tu, tuan-tuan dan puan. Jadi dalam hal sebegini, tuan-tuan dan puan, ada dakwaan mengatakan bapa yang bersungguh sangat kita nak buat Kelantan ni bebas asap rokok. Jadi setelah kita buat kajian, sebenarnya berdasarkan kajian, pertama suku hak merayat tadi, 3 suku daripada rakyat Kelantan ni memang kumpulan majoriti yang memang tidak isap rokok. Jadi menjadi kewajipan kita pihak berkuasa untuk menjaga manfaat kumpulan majoriti pertama. Okay? Yang keduanya kita buat kajian. Orang kata buat ni orang nak kau tak sih, orang nak kau tak sih buat benda-benda sebegini. Kita buat kajian di seluruh bandar Kota Baru ni, melibatkan beberapa ribu orang. Kita berjalan kata tanya orang tu, tanya orang ni, buat kajian secara saintifik. Kita dapati
Tiga suku orang tanya tu menyokong apa hasrat yang hendak akan dilaksanakan oleh pihak MPKB, oleh pihak Kerajaan Negeri, oleh pihak Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan untuk buat program tidak merokok. Untuk jaga sesuatu kawasan tu supaya tidak ada kawasan yang boleh dibenarkan isap rokok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin selepas pada ni akan disebut, cuma saya sentuh sikit lah. Bila kita sebut buat ikbar sebegini ni, bila kita buat ikbar, adakah untuk kita mengatakan seluruh Kota Baru, seluruh bandar Kota Baru ni tak boleh hisap rokok, dalam rumah pun tak boleh ke? Tidak gitu. Kita ambil beberapa kawasan di Kota Baru ni, kita blok belakang dah. Okey, kita tidak pagar lah tuan-tuan dan puan-puan, tapi kita duduk dengan pihak Jabatan Pemetaan, Jabatan Ukur dan Pemetaan, tengok beberapa kawasan yang akan digezet sebagai kawasan yang tak boleh nak isap rokok dalam kawasan-kawasan terbuka. Di antara kawasannya adalah ni, kawasan ni tak boleh nak isap rokok di dalam kawasan terbuka sebab orang duk pergi mari. Tiga suku orang pergi mari sini ni hak tak isap rokok. Maka kita mengambil keputusan untuk menghalang, untuk tidak membenarkan orang-orang yang mari ke sini ni menghisap rokok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hak amal rakyat tadi pasal rokok ni tiga suku kan. Tiga suku orang tidak isap rokok, dan fakta yang kedua yang besarnya dalam rokok tu lebih pada 4,000 racun yang ada. Alhamdulillah lah, kita bersyukur kepada Allah kalau kita ni tergolong daripada orang yang tidak isap rokok. Tapi kalau kita ni tergolong dalam golongan orang yang isap rokok, saya nak menyuruhlah supaya marilah sama-sama kita berada bersama dengan orang majoriti, dengan orang kumpulan majoriti, kumpulan yang tidak menghisap rokok, untuk kita berhenti isap rokok. Nak berhenti macam mana? Ada cara. Nak berhenti selalu ke? Boleh. Nak berhenti slow-slow pun boleh. Nak minta pertolongan boleh. Tolong dengan siapa? Minta dengan Jabatan Kesihatan pun boleh. Kita ada klinik berhenti merokok, buat secara percuma. Boleh ke tak pakai nikotin? Pakai nikotin. Tuan-tuan dan puan-puan, bapa orang isap rokok? Bapa orang isap rokok? Orang isap rokok sebenarnya nak nikotin je. Walaupun dia kata nak ambil ilham dan sebagainya, sebenarnya dia nak nikotin. Nikotin ni tuan-tuan dan puan-puan salah sejenis dadah. Kita duk marah anak-anak jangan ambil dadah. Okey, kita duk marah anak-anak jangan ambil dadah. Kita duk kata kat orang ambil dadah tu igaklah. Dah ambil dadah semua sekali, ambil igak. Tapi rokok tu ada dadah. Gapo dadah? Dadah yang menyebabkan ketagihan di situ, namanya nikotin. Ambil mana nikotin ni? Ambil daripada satu-satunya sumber nikotin ni, dia tak boleh buat ambil. Kita tak boleh nak capung kau tu, capung kau ni jadi nikotin. Misal kata kita tak boleh nak buat supaya kita nak buat sambal belacan. Sambal belacan ni kita capur lada, capur belacan, capur gula kadang-kadang, capur garam, tumbuk jadi sambal belacan. Kita tak boleh nak buat gitu nikotin. Nikotin ni mari daripada benda natural, mari daripada benda jah. Nikotin ni paling besarnya adalah daripada daun tembakau. Daun tembakau. Okey, yang kita panggil daun tembakau tu kita panggil Nicotina tobacum dalam bahasa perubatan. Batulah mari nikotin. Nikotin ada juga mari daripada benda lain tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita makan apa? Buah tomato ada nikotin. Buah tomato ada nikotin. Tapi sikit berdoa buah tomato. Orang tak ketagih makan buah tomato. Kalau betul-betul dalam tomato tu ada nikotin besar, makan buah tomato ni jadi ketagih, tak boleh nak tinggal, tak boleh nak duduk. Tapi daun tembakau ni, hak ni hak paling besar. 99.9% dadah nikotin ni mari daripada daun tembakau. Daun tembakau. Sebab itulah di Malaysia bila kita sebut rokok, diistilahkan dalam bahasa perubatan undang-undang kita, rokok ni adalah daun tembakau yang dicari-cari, diricih sikit-sikit, gulung dalam kertas buat isap, tu rokok. Ataupun daun tembakau yang dilipat-lipat gulung buat cerup, tu kita panggil rokok. Tapi undang-undang dulu okay? Tak ada dalam tu undang-undang dulu sedut air bubuh dalam plastik ke apa, sedut air tu biasa rokok, tidak istilah rokok. Jadi lah ni
Saya nak masuk ke itulah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab pada ni saya nak masuk ke vape ni. Rokok saya nak rayak sikit je. Cuma saya nak rayaknya, kita di Kelantan ni alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, negeri yang kelima nak lancar benda-benda segini. Kawasan bebas asap rokok, orang pahal belakang dah rosak rokok. Bila orang pahal lah ni, ramai dah kita dapati kajian menunjukkan orang semakin lama semakin kurang nak isap rokok. Tetapi rokok ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan merupakan satu bisnes yang cukup besar di seluruh dunia. Di seluruh dunia cukup besar. Jadi orang yang buat bisnes di seluruh dunia, okay? Di seluruh dunia, syarikat besar tembakau di seluruh dunia, bila mana kadar orang isap rokok ni makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, maka dia buat satu benda lain. Buat apa? Buat rokok elektronik, e-cigarette kita panggil, e-cigarette. Bukan lama tuan-tuan dan puan-puan, rokok ni dah pun diisap beribu tahun dulu. Beribu tahun dulu rokok ni diisap. Dan setelah orang isap lama-lama, 1100 tahun lepas tu baru orang tahu rupanya rokok ni menyebabkan keracunan, menyebabkan bahaya kanser dan sebagainya. 100 tahun lepas pada tu, bila orang faham, lama kelamaan makin lama makin kurang, makin lama makin kurang orang isap rokok. Jadi lah ni orang mencipta rokok jenis baru yang dia panggil rokok elektronik. Dia isap super batai pen macam ni, bukan kertas, bukan daun terbakar, tapi batai macam ni isap gitu. Ni dipanggil rokok elektronik. Baru je buat. Bila buat rokok elektronik ni tuan-tuan dan puan-puan, mula-mula sekali tahun 2003, jangan kita dedah benda gini. Tahun 2003 rokok elektronik ni dibuat oleh seorang ahli farmasi negara China. Tahun 2003. Dah payah sangat nak isap rokok, pergi situ kena samai, pergi sini kena samai, maka dia buat tubik lah rokok elektronik. Buat gini, tahun 2003 dia buat inovasi ni. 2004 dia pasarkan. Dia patentkan, dia daftarkan untuk dipasarkan. Mulalah masuk tahun 2006 di Eropah dan di Amerika. Tahun ni tahun 2016. Berapa tahun? 10 tahun dulu. 10 tahun dulu baru masuk di Eropah, baru masuk di Amerika, dan masuk mari ke Malaysia ni tahun 2009. Baru masuk. Tak sampai 10 tahun. Tak sampai 10 tahun. Tapi perniagaannya tuan-tuan dan puan, seperti mana yang diroyak oleh pencinta orang rokok elektronik vape ni, dia kata lah ni perniagaan ni mencecah 1 bilion ringgit sini. 1 bilion. Tapi kajian kita menunjukkan lebih pada tu tuan-tuan dan puan. Lebih pada tu. Dia kata 1 bilion, tapi sebenarnya lebih pada tu. Okay. Baru tak sampai 10 tahun. Sebab dia telah pun menjadi kegilaan di seluruh dunia. Kegilaan di seluruh dunia. Lah ni tuan-tuan dan puan dianggarkan. Okay. Rokok elektronik ni mula-mula dibuat sebegini pada tahun 2004, 2003, masuk ke Malaysia 2009, dan baru saja dia ubah rokok elektronik ni. Mula-mula rokok elektronik ni tak ada asap, sebab dia nak nikotin saja, seduk gitu, rasa enak, sedap molek, tapi tak ada asap. Orang isap rokok ni tuan-tuan dan puan, selain daripada dia rasa nikotin, hak besar yang dia tengok asap musi. Asap musi tu dia rasa seronok. Boleh buat macam-macam asap, boleh buat O, boleh buat A. Dah. Dia suka asap. Tak puas. Tak puas hisap rokok elektronik ni, tak tengok asap. Maka diciptakan generasi baru rokok elektronik ni yang kita panggil dalam bentuk vape. Bila? Tahun 2013. Baru ya. 2013 dia buat dalam bentuk vape, buat tubik asap. Banyak asap. Nak buat tubik asap ni dia kena panggil campur bahan kimia dalam tu. Bahan kimia yang ada dalam tu untuk buat tubik asap yang dipanggil propylene glycol. Yang boleh menyebabkan racun juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan meroyak selepas pada ni. Penggunaan vape lah ni, penggunaan rokok vape hot elektronik, biarlah rokok biasa tu. Sebab lah ni dengan kerajaan Malaysia telah pun meluluskan satu undang-undang yang dipanggil rokok ni bukan sahaja rokok biasa, tapi bermula pada undang-undang digazet pada 25/12 baru ni, dikuat kuasa pada 1/1. Hari ni baru 22 hari bulan. Baru 22 hari bulan 1
diistilahkan di antara yang dinamakan rokok tu juga adalah rokok elektronik adalah vape. Bukan lagi rokok tu adalah daun tembakau yang dicari-cari digulung dalam kertas. Bukan hanya tu, tapi termasuklah juga vape. Jadi bermakna bila kita buat kawasan ni bebas daripada asap rokok, isap vape pun tak boleh dalam kawasan tersebut. Pergi semula kepada vape. Dalam keadaan lo ni tuan-tuan dan puan-puan, kita dapati pada tahun 2013 mula-mula waktu vape saja dah berbilion orang isap rokok. Dan di Amerika 4 juta, okey, beratus juta, 4 juta. Di tempat kita tak ada kajian sebenarnya, tak ada kajian, tapi kita dapati, kita tengok lah ni tuan-tuan dan puan-puan, di tempat kita termasuk di Malaysia, termasuklah di Kelantan, di antara orang yang berumur lebih pada umur 15 tahun ni lah ni kuat naik. Pada tahun 2011 kita buat kajian, tak sampai 1% anak-anak muda kita lebih pada umur 15 tahun ni isap benda-benda sebegini, vape ni, tak sampai 1%, 0.7%. Tapi setelah 4 tahun 2015 dia naik kepada 11%. Cepat dah naik. Dia dah menjadi satu kegilaan anak muda, sehingga tuan-tuan dan puan-puan, kalau rokok kita tengok, khususnya kita di Kelantan lah, payah lagi kita nak tengok orang perempuan. Anak-anak dara jarang kita boleh tengok isap rokok. Kalau di KL tu lain lah, sebab dia ramai orang Cina dan sebagainya, ramai isap rokok di sana. Tapi di Kelantan payah kita boleh tengok orang perempuan, anak-anak dara kita isap rokok, budak-budak isap rokok. Tapi vape lah ni hak tina berbangga dengan waktu vape seketul. Vape ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan hanya dia suka isap, harganya dia antara 200-300, budak-budak boleh beli, budak sekolah boleh beli. Budak sekolah lah ni 200-300 tak pelik tuan-tuan dan puan-puan. Handphone 2000-3000 dia boleh beli. Bakal alat vape 200-300 boleh beli. Vape hak hamba dengar, hak paling mahal lah ni hamba dengar dekat 30,000 sebutir vape. 30,000 sekadar nak isap. Pada masa tu dia bukan isap, dia legal letak atas meja. Hamba ada vape 30,000 ni dah. Menjadi satu kemegahan, menjadi satu kegilaan. Budak-budak muda pun letak dalam poket biar nampak tonggai vape di situ, supaya nak menunjukkan dia ada. Dan bukan sahaja di kalangan orang dewasa, budak-budak pun ada. Yang ditunjukkan kepada kita, hak paling muda kita boleh kesan, dia ajar isap vape umur 2 tahun. 2 tahun. Dia bukan tak bahaya benda sebegitu. Dalam tu ada nikotin tuan-tuan dan puan-puan. Dan nikotin yang ada di dalam vape ni adalah dalam bentuk, dia bukan daun, bukan kertas, tapi cecair. Cecair ni tinggi dia, kalau dalam rokok, sebatai rokok tu nikotin hanya 0.4 mg, tapi dalam vape ni dalam 1 mililiter, 1 cc cecair dia tu ada 10 kali ganda cecair nikotin ada dalam. Yang tak bolehnya tuan-tuan dan puan-puan, cecair nikotin ni hanya boleh dijual, boleh diedarkan oleh doktor ataupun pegawai farmasi. Bukan tak boleh pakai nikotin tuan-tuan dan puan-puan, boleh pakai nikotin, tapi dibekalkan oleh doktor ataupun pegawai farmasi, sebab dia boleh membahayakan, dia boleh menyebabkan keracunan dan sebagainya. Tetapi lah ni orang tak heran, orang dijual sebegitu. Sebab itulah Kementerian Kesihatan buat pemeriksaan dan buat rampasan vape, cecair vape yang dijual oleh orang-orang yang tidak sepatutnya jual benda sebegitu. Sebab pihak Kementerian Kesihatan bukan tak guna nikotin, kita guna di klinik-klinik berhenti merokok, kita bagi nikotin tuan-tuan dan puan-puan. Kita bagi nikotin. Siapa nak berhenti merokok, kalau Pak Cik Mak kena berhenti merokok, Pak Cik Lah kena berhenti isap rokok, kita pergi ke klinik kesihatan, kita akan bagi dalam bentuk nikotin juga. Sama ada dia kunyah sebagai coklat getah, ataupun kita tepek tubuh dan sebagainya, tapi kita menggunakan nikotin, tapi bukan dalam bentuk yang besar, dalam dos yang besar, yang tinggi, tapi dos rendah sahaja. Dan kita bagi bertahap sampai masa kita akan buat. Kita guna secara terkawal. Sebab tu dibolehkan, dan sebab itulah juga nikotin ni dikawal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak benda yang boleh menyebabkan keracunan nikotin. Hak kita bimbang dalam penggunaan vape ni adalah keracunan nikotin.
dan yang boleh menyebabkan banyak di peringkat awal. Peringkat awal kalau kita tak biasa ni dia kena saja nikotin tu loya, muntah, sakit perut, berai mulut. Mula-mula loya, muntah, sakit perut, berai mulut. Tapi dalam keadaan lama dia boleh menyebabkan berok cair. Hak tu hak senang-senang tak ada gapo. Tapi akhirnya yang menyebabkan besarnya adalah keracunan. Tu nikotin. Tapi untuk kita seduk tu tuan-tuan dan puan-puan, di dalam cair vape ni yang dijual dalam sebotol tu sama ada 4 cc ataupun 5 cc, bukan saja nikotin dalam tu, tetapi benda-benda lain lagi. Termasuklah subhan maroyak tadi yang dalam bahasa perubatan yang kita panggil propylene glycol untuk menyebabkan asap tu keluar. Hal ni menyebabkan keracunan yang akhirnya boleh menyebabkan kepada kanser, pelbagai jenis kanser dan sebagainya. Dan paru-paru kita apa? Setengah bagai yang ada dalam tu, dalam paru-paru kita apabila kita seduk, paru-paru kita tu kalau kita belah molek, apa kita untuk makan pelepon lembu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita belah tu pelepon lembu hak segar ni licin molek. Tapi paru-paru orang isap vape ni bila kita belah kerak tu, doktor tengok serupa paru-paru hak kita jual popcorn, jagung meletup popcorn, butir gitu, tak segar dalam masa yang begitu cepat berlaku, sebab kadar kandungan nikotin di dalam cair vape itu adalah cukup tinggi tuan-tuan dan puan-puan, cukup tinggi. Dan yang paling besar, yang paling bahaya bagi kita dalam keadaan sekarang ini, orang kita ni kreatif, orang kita ni tenaga inovasinya cukup tinggi. Dia bukan hanya letak cair vape tu, letak nikotin, letak bagai yang boleh nak mengeluarkan asap. Hak besar lah ni adalah dia campur dadah lain, campur ganja, campur heroin, campur morfin dalam tu. Kita nak menidakkan, dibuktikan berapa banyak dah pihak polis telah membuat rampasan benda-benda sebegini, dan dibuktikan di dalam tu ada morfin, ada ganja, ada cair daun ketum pun ada dalam tu. Jadi tetapi lah ni tidak dikawal. Kalau tidak dikawal dengan molek, maka akhirnya negeri kita ni akan menjadi pusat pengedaran dadah secara terbuka, secara halal, kalau kita tidak kawal. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, setelah pihak kerajaan negeri Kelantan baru ni mengeluarkan peraturan tidak membenarkan penjualan vape, saya mari sini pun atas dasar sebagai pengurusi Persatuan Kesihatan Awam Negeri Kelantan, kita datang buat terus sokongan kepada kerajaan negeri Kelantan menyokong dengan tindakan untuk kita tidak membenarkan penjualan vape dari cair vape ni, sebab berimbangkan terhadap tahap kesihatan masa depan anak-anak kita. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan umur 50, umur 60, tak lama dah tuan-tuan dan puan-puan, tak lama dah kalau mengikut golek. Lepas pada 63 kira umur subsidi. Kalau kita nak buat gapo pun tak agak dah. Lah ni pun kalau kita nak suruh jalan 100 meter berat dah. Naik tangga 3-4 tingkat. Masa muda dulu buat rumah 2 tingkat, 3 tingkat. Dia tua ni debu yang duduk atas. Nak naik tangga pun tak gerak. Kita tak bimbang dah kita tuan-tuan dan puan. Kalau kita orang tua ni sabit, kita tak bimbang dah. Sebab tak lama belah mana. Tapi yang kita bimbangnya adalah orang yang muda. Puan rakyat tadi lah ni hak muda sekali 2 tahun pun dah diajar isap vape, dah dibudayakan isap vape tu benda biasa. Supaya dulu isap rokok, isap rokok tu benda biasa. Anak tengok pak isap rokok biasa dah. Sebab tu pak pun suruh anak pergi beli awal, tolong pergi beli ke abah rokok sebuku. Walaupun anak tak isap rokok, lama kelamaan anak membiasakan diri dengan rokok. Dia tolong pergi beli rokok kepada pak dia. Bapa dia pun tak boleh isap rokok, ayah dia isap rokok. Ayah dia lah sebagai idola, ayah dia lah sebagai model dalam rumah tangga. Kalau ayah boleh isap rokok, bapa dia tak boleh isap rokok. Jadi lah ni pun kita nak pergi kepada vape tuan-tuan dan puan. Yang kita bimbang, orang tua kita tak bimbang. Umur 50, 60 tak bimbang kalau dia isap vape. Sebab tak lama dah golek kata, ialah umur ni kita tak tahu tuan-tuan dan puan. Umur ni kita tak tahu, tak ada siapa tahu. Tapi goleknya tak lama dah. Kalau dia orang apa-apa pun tak cakap, tapi hak kita bimbangnya adalah anak-anak kita ni yang bakal memimpin negeri Kelantan pada masa depan. Daripada kecil lagi kita ajar isap vape, membiasakan pada dia vape tu tak ada gapo. Jadi tuan-tuan dan puan, hak ni yang kita paling risau.
Yang kita paling risau terhadap benda-benda sebegini. Okey. Jadi bapa risau aku. Oh, ada sini. Bapa risau vape ni. Bapa risau vape. Salah satu benda selain daripada rokok. Bapa risau vape. Pertama sekali dia kata, doktor, saya isap vape bukan nak isap sangat. Isap rokok lama dah. Lama dah isap rokok 20 tahun, 30 tahun. Dah dengar doktor duk kecek, boleh isap rokok, boleh isap rokok. Nak berhenti rokok payah, amo isap vape. Supaya sebagai salah satu cara nak berhenti isap rokok. Amo ulah apa pada ni. Okay? Yang kedua dia kata, kurang risiko. Isap vape ni kurang berisiko berbanding dengan isap rokok. Yang ketiga, tak ada peraturan gapo, tak ada nak kawal. Betul, dulu tak ada nak kawal. Belilah vape mana, belilah isaklah vape mana, tak boleh nak kawal. Tapi lah ni kita buat lain. Yang ketiga dia murah, yang keempat dia murah. Dia boleh relax tuan-tuan dan puan. Orang isap vape ni bila sedut asap tu menyejukkan, dia tak panas. Asap yang disedut tu bila mari semula ke muka, seperti mana kita duduk di tepi kipas di restoran, hot to bed, macam debu-debu air, kita rasa sejuk, nyaman duduk situ. Duduk panas luar, mari ala ke dalam, kena kipas sebegitu. Begitulah juga rasa bila orang mana orang isap vape. Hal besar lain adalah dia nak tahu. Tu di antara beberapa perkara lah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi betul ke tak? Betul ke tak isap rokok tu, isap vape tu boleh berhenti daripada isap rokok? Betul ke tak? Masalahnya adalah tuan-tuan, tak betul. Dia buat kajian benda-benda sebegini. Dia kata, hak ni bukan saja-saja nak royak doktor. Dia kata, bukan saja-saja nak royak, tapi memang ada kajian. Dia buat seluruh dunia mengatakan rokok vape ni boleh digunakan sebagai salah satu cara untuk berhenti isap rokok. Sebab tu kita guna. Tapi bila kita tengok balik kajian tu tuan-tuan dan puan-puan, rupanya kajian-kajian ini dibuat oleh mereka yang memang telah pun dicucuk hidung oleh syarikat pengeluar tembakau. Mereka yang memang telah pun ditaja oleh syarikat pengeluar tembakau untuk mengatakan isap rokok, isap vape ni tidak bahaya, isap vape ni boleh menyebabkan, boleh sebagai ganti orang isap rokok, dan akhirnya dia boleh berhenti isap rokok. Jadi kalau kita percaya kepada orang yang buat keluar tunjuk ajar, orang yang buat keluar petua, tapi pada masa yang sama tangan dia digari, hidung dia dicucuk oleh syarikat pengeluar tembakau, maka kita bersekongkol dengan demo tu tuan-tuan dan puan-puan. Kita bersekongkol dengan demo tu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak di seluruh negara lagi, kita mengharapkan di seluruh negara lah di Malaysia ni kita mengharamkan vape ni secara total, tetapi belum lagi dalam keadaan ni dia bergantung kepada setiap negeri di bawah pada jabatan kuasa fatwa masing-masing. Okey, di bawah pada jabatan kuasa fatwa masing-masing. Tapi alhamdulillah mendengar kemarin pun dah pun sebelah negeri dah, termasuk yang terakhir Sabah. Okey, termasuk yang terakhir Sabah. Kita lebih kurang kita dah terlambat tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah terlambat. Kalau kita tengok di antara beberapa negara yang memang telah pun lama dah mengharamkan vape ni, mengharamkan rokok elektronik, mengharamkan vape ni lama dah. Negara mana? Hak kita peliknya misal kata Malaysia ada, kita tengok orang isap vape curi-curi ada, tapi dia dah mengharamkan. Malaysia negara Buddha tuan-tuan, negara Buddha, tapi telah pun mengharamkan vape ni. Lama dah dia mengharamkan. Negara Buddha. Singapura memanglah. Okey, Singapura lama dah. Kita je tak lagi. Indonesia dah pun mengharamkan. Hak keliling kita tengok Indonesia tak boleh, di Thailand tak boleh, mari Malaysia, mari Kelantan boleh. Sebab itulah pihak kami Persatuan Kesihatan Kelantan menyokong sangat apa yang telah pun dibuat oleh kerajaan negeri Kelantan nak mengharamkan penjualan perkara-perkara ini, sebab ini memang cukup membahayakan dan dibuktikan oleh ramai lagi orang, banyak lagi negara bahawasanya vape ini memang tak patut diberikan kebenaran untuk penjualannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, pasal isap rokok, okey, pasal isap vape ni. Okey. Vape ini dia kata bahaya kurang berbanding dengan rokok, tapi tidak begitu tuan-tuan dan puan-puan. Bahayanya serupa je. Vape ke rokoknya bahayanya serupanya, menyebabkan jangkitan paru-paru,
jantung tak berfungsi, kita jadi bengok, yang kadang-kadang boleh menyebabkan sawan pun bila mana isap vape, menyebabkan sawan, darah tinggi itu tak sehoyak lah, macam-macam lagi, yang akhirnya kanser, tuan-tuan dan puan-puan, yang akhirnya boleh menyebabkan kanser. Jadi tuan-tuan yang dimati sekalian, dalam vape ni, saya royak tadi, bukan sahaja dia ada nikotin dalam bentuk cair yang diperah daripada tembakau. Kalau kita isap rokok, isap tembakau biasa, tapi hang ni ambil supaya kita perah kain kita buat sahal lah, tuan-tuan dan puan-puan. Kain biasa, sikit je airnya, tapi bila kita perah, kita ambil sari pati daripada situ, waktu bit nikotin letak dalam cair ni, sedut. Bagi orang yang biasa, tuan-tuan dan puan-puan, sedut sikit je. Sekali dia isap 1 mililiter, 1 ml, 2 ml. Tapi orang yang pengisap tegar vape, sekali isap tu 4-5 ml cair vape. Dan dalam tu bukan sedikit, ada macam-macam bagai yang ada di dalam tu, termasuklah perisa. Dia letak perisa dalam tu, you know perisa apa? Perisa apple pun ada, perisa strawberry pun ada. Lepas tu dia letak nama-nama lain pula, perisa kasih sayang, perisa cinta kasih, tak tahu berapa nama. Dia letak supaya mengaburkan mata orang yang akan membeli. Orang yang rasa berbangga, saya isap vape, perisa kasih sayang, perisa cinta kasih, perisa senandung malam. Dia tak ayak benda lain. Muncul dia tak katalah perisa tai lembu. Dan orang kita biasa dah tu isap tai lembu lah ni. Enggak, penagih dah tak ada benda lain isap tai lembu, sebab dalam tu ada gas. Sedut gas, rasa khayal, supaya sedut minyak diesel. Tapi kalau kayak kita orang tak sel dalam hisap vape. Enggak, tapi benda tu racun terlalu banyak ada di dalam tu, yang lebih pada 7,000 perasa memang masuk di dalam cair vape sebegini. So ini tuan-tuan dan puan-puan, satu keadaan yang cukup membahayakan bagi kita. Kalau kita membenarkan anak-anak kita untuk buat benda-benda sebegini. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya royak tadi, boleh kata tak ada undang-undang. Dulu memanglah tuan-tuan dan puan-puan, macam mana vape ini boleh beredar di seluruh negara, seluruh Kelantan, cepat sangat. Memang dulu tidak ada sebarang undang-undang. Yang adanya undang-undang rokok, tak boleh hisap rokok bawah pada umur 18 tahun, tidak boleh nak memiliki, tak boleh nak jual rokok kepada orang bawah 18 tahun. Tidak, setiap tempat tu tidak mesti ada tanda larangan merokok. Pejabat-pejabat kerajaan ada tanda larangan merokok, tapi vape tak ada. Maka orang kita ni cepat dia ambil peluang. Bila mana tidak ada undang-undang, maka dia apa? Isap vape. Dia pun jual vape, jual cair liquid ni, sebab tidak ada undang-undang. Yang ada undang-undang hanya satu saja, Puan Meraya tadi, adalah cair. Dia jual dalam botol tersebut. Cair ni ada undang-undang yang dikawal di bawah pada Akta Dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Akta Dadah 1953 yang menghalang sesiapa sahaja menjual cair nikotin ini, kecuali mereka tu adalah doktor ataupun pegawai farmasi yang berdaftar. Hak tu tak boleh buat. Maka kerajaan telah pun buat operasi sebelum pada ni. Tetapi seperti mana yang amal royak tadi, alhamdulillah pada 25 betul-betul pada hari Krismas sebelum ni, kerajaan Malaysia telah pun mewartakan di bawah pada peraturan kawalan hasil tembakau, bahwasanya yang diistilahkan sebagai rokok itu di antaranya termasuklah vape dan juga rokok elektronik. Maka bermula daripada 1 hari bulan 1 tahun 2016, hari ini dah pun boleh dikuatkuasakan sesiapa yang menghisap vape di tempat-tempat yang dilarang, misal kata di pejabat kerajaan, dalam bas, dalam kereta api, di airport dan sebagainya, ataupun menjual vape kepada orang-orang bawah 18 tahun, ataupun mereka yang bawah 18 tahun menyeduh vape, maka mereka ini boleh di compound ataupun boleh disaman di bawah peraturan kawalan hasil tembakau. Tetapi bagi sini tuan-tuan dan puan-puan, bagi kawasan ni, bagi kawasan dataran ilmu ini, kita akan gazetkan sebagai kawasan bebas asap rokok, bebas vape. Tak kira siapa, bawah 18 tahun ke, lebih 18 tahun ke,
perempuan ke lelaki ke, asalkan dia duduk dalam kawasan ni isap rokok, isap vape, maka dia menjadi satu kesalahan, akan menjadi satu kesalahan. Dan insya-Allah kita akan kuat-kuasakan undang-undang ni. Peringkat pertama kemungkinan kita royak dululah tuan-tuan dan puan. Selepas kita gezat ni kita royak dulu. Dalam masa beberapa satu tempoh jangka masa kita akan royak dulu. Sini tak boleh pak cik, abang sini tak boleh nak isap. Kalau nak isap pergi tempat lain, sebab ramai lagi orang lain lalu dari sini. 3 suku hak tak isap rokok, tak isap vape, maka genailah kepada orang-orang hak tak isap ni. Tolong kenai kepada orang-orang hak tak isap ni. Tapi luar daripada kawasan ni kemungkinan insya-Allah tak ada masalah untuk mengisap. Okey, tapi bila sampai kepada satu tahap, maka kita akan compound. Kita akan compoundkan, termasuklah juga pegawai-pegawai yang akan membuat compound ini, termasuklah pegawai daripada kaki tangan daripada Jabatan Kesihatan Negeri, Pejabat Kesihatan Kota Baru, dan mungkin juga daripada Majlis Pembenaran Kota Baru itu sendiri. Tidak ada benda lain tuan-tuan dan puan-puan. Tujuannya adalah untuk menjaga kumpulan majoriti 3 suku. Okay, 3 suku yang berada dalam negeri Kelantan ni tidak isap rokok. Kalau lah ni kita tengok tempat kita lah ni 100% tak isap rokok. Kita nak jaga siapa? Nak jaga hak suku tu ke, ataupun nak jaga hak 1%? Sudah semestinya kita sebagai pimpinan, kita mesti menjaga kumpulan majoriti. Dan untuk itulah tuan-tuan dan puan, kita nak melaksanakan program Kelantan bebas asap rokok. Tuan-tuan dan puan, untuk kita berhenti rokok seperti mana saya royak tadi lah, untuk kita berhenti merokok, insya-Allah telah pun lama dah sebenarnya, dan insya-Allah kita akan perkembangkan lagi. Di Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan lama dah membuat program-program menawarkan perkhidmatan percuma kepada siapa-siapa nak berhenti isap rokok ni, tapi kena pergi ke klinik. Okay. Kita tak buat di kedai-kedai biasa, kena pergi ke klinik, daftar serial lah ni, boleh selalu. Nak beli nikotin mahal, beli sendiri berpuluh-puluh ringgit, tak boleh beli pula di kedai biasa. Maka pergilah ke klinik, misal kata klinik Kesihatan Bandar Kota Baru tu, royak kata saya nak join program berhenti isap rokok, insya-Allah dia akan latih kita tuan-tuan dan puan. Memang payah. Saya akui memang payah. Okey, memang payah nak berhenti isap rokok. Sebab itulah kita tak boleh nak guna vape ini sebagai berhenti isap rokok, sebab akhirnya kajian menunjukkan orang yang menggunakan vape sebagai salah satu cara nak berhenti isap rokok, akhirnya rokok tak berhenti, vape pun dia isap, menjadi pengguna dua bangsa, menjadi pengguna dua jenis. Dia tak boleh nak berhenti. Telah pun dibuktikan seluruh dunia bahawasanya menggunakan vape sebagai salah satu jalan untuk berhenti hisap rokok, sesuatu yang memang tidak mungkin akan berlaku. Adalah seorang dua boleh, tapi majoritinya tak boleh. Akhirnya dia vape pun hisap, rokok pun hisap, menjadi pengguna dua jenis. Jadi tuan-tuan dan puan, kita beringat benda-benda sebegini supaya bakal pimpinan kita pada masa depan ni tidak terjebak dalam program-program sebegini. Tuan-tuan dan puan, ialah bila mana kita kecek pasal rokok, pasal vape ni, dia memang membinasakan kita. Okay? Dia memang membinasakan kita, dan dalam rangka kita untuk menghidupkan amalan sebegini ni, jauhkanlah diri kita dalam perkara-perkara sebegini ni, dalam rangka kita untuk kita mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kita mencampakkan diri kita ke arah kebinasaan. Orang akan royak kepada kita, doktor, amun dia royak ke orang-orang hak isap rokok, berhenti isap rokok, doktor dia kata, tak isap rokok pun mati belana. Tak isap rokok pun mati belana. Tak isap rokok pun belana hak mati muda. Memang tak. Tapi kajian kita menunjukkan di antara ramai hak mati muda tu, ramainya hak isap rokok. Ada juga hak orang tak isap rokok mati muda. Bukan saja tak mati muda, ada, tapi ramainya hak isap rokok tu mati muda. Supo juga dengan kereta tuan-tuan dan puan. Naik kapal terbang. Berapa ramai hak tak naik kapal terbang, tak rajin naik kapal terbang, mati kerana kapal terbang. Kapal terbang jatuh atas dia apa ada?
Kalau takut sangat ke kapal terbang, tak saya naik kapal terbang takut jatuh. Tengok-tengok kapal terbang jatuh tadi ada juga. Berapa ramai orang yang tak reti, tak saya bawa kereta, bapa bawa kereta dengar accident situ, accident sini, tak saya bawa kereta. Berapa ramai orang tak reti bawa kereta, tapi mati kerana kereta. Mati kerana kereta. Berapa ramai setelah ditakdirkan sebegitu, maka akan mati begitu. Kita tidak boleh nak itu takdir. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, benda yang kita boleh elok, kita elok. Kalau tidak, Tuhan tidak katakan kepada kita wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kita campakkan diri kita ke arah kebinasaan. Peksa, kalau nak lepas peksanya lepas juga tak baca pun. Berapa ramai anak tak baca lepas peksa, berbanding anak hok merah mata baca malam dapat accident, dapat ceromalah. Kalau dah ditakdirkan nak dapat lapan A biasa, tak baca pun dapat lapan A. Memang kuasa Tuhan. Tapi Tuhan bagi kita kepada kita tuan-tuan ikhtiar. Tuhan bagi kita kelebihan sebagai manusia ni ada otak ikhtiar. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak simpulkan di sini bahawasanya rokok, vape semuanya bahaya. Rokok elektronik, vape semuanya bahaya, tak usah lah. Kalau nak juga, nak berhenti juga rokok tu, gilah mendapatkan nasihat daripada orang-orang yang memang berkelayakan, yang telah pun diiktiraf. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, saya menyerulah kepada kita semua. Kalau tak isyak lagi, tak usah isyak lah. Kalau isyak dah, berhentilah. Dah tak isyak ni, tolong ambil peluang nasihatkan kepada orang lain supaya tak usah isyak. Sama-sama kita menjaga manfaat. Kita tidak duduk dalam keadaan suasana yang penuh dengan racun, asap dan sebagainya. Mudah-mudahan kita berdoalah kepada Allah SWT, tuan-tuan dan puan, supaya kita dilindungi dari perkara-perkara sebegini, supaya akhirnya bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah Tuhan Tuhanku, panjangkanlah umurku, sihatkanlah aku, dalam keadaan mulut kita bukan menghembuskan dadah, bukan menghembuskan benda-benda yang racun. Mulut sebut tapi isyak dada, isyak. Jadi tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan tersebut. Jadi saya sudahi dengan wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.